untuk tajuk pembiayaan Agrobank dalam industri peladangan, kita nak jemput Puan Nurhurin Muhammad Wahi dari Bank Pertanian Malaysia Berhad ataupun Agrobank. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang bahagia, Encik Hablim bin Abdul Majid, Ahli Lembaga DA. Yang dihormati Encik Datuk Aminuddin dan sebagai Pengurus Besar Felda. Barisan tertinggi pengurusan Felda dan juga hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua kalian ya. Nama saya Puan Nurhurin binti Muhammad Wahi. Saya pengurus cawangan Kajang dan pangkat pengurus cawangan Salak Tinggi. Selepas ni boleh berjumpa saya di dua cawangan sebab saya in charge dua cawangan. Ya. Terima kasih kepada pihak Felda kerana sudi menjemput saya untuk memberi penerangan sedikit berkenaan dengan produk yang kita tawarkan kepada semua pelanggan-pelanggan di Agrobank. Ya. Alright. Seperti mana semua sedia maklum, Agrobank ni dia menawarkan pembiayaan kepada semua pelanggan-pelanggan yang membuat segala aktiviti yang berasaskan pertanian dan juga aktiviti yang pengeluaran produk makanan. Ya, sebab pertanian ni luas dia punya konsep dia dan juga pengertian dia ya. Sedangkan kita punya orang kata apa, kedai runcit pun kita anggap pertanian sebab dia mengeluarkan aktiviti pemakanan dan especially drone mechanical traktor semua tu yang kalau dia related kepada agro pertanian kita boleh membiayai produk-produk seperti ini ya. Alright, seperti mana basicnya produk-produk yang ditawarkan daripada Agrobank Pertanian terbahagi kepada dua fund. Dia terbagi kepada dua fund. Kenapa saya streskan kepada dua fund ni? Iaitu satu fund daripada Bank Pertanian sendiri, daripada pendeposit kita Agrobank ni yang membuat simpanan kita laburkan untuk kita berikan kepada semua pelanggan-pelanggan yang memerlukan pembiayaan. Itu kita panggil Agrobank Fund. Dan satu lagi fund yang saya akan terangkan ada daripada Government Fund. Government memang gemar untuk menyuntik segala jenis dana dekat Agrobank sebagai platform untuk kita salurkan kepada peniaga-peniaga di luar sana ataupun pengusaha-pengusaha yang berasaskan pertanian dan juga pemakanan. Okey, so secara basicnya saya mulakan dengan Bank Fund. Bank Fund ni saya stresskan ke sini. Di sini pembiayaan ni fund ataupun kita panggil dana ni memang 24/7, maksudnya available at any time. Ya, berbanding dengan fund daripada kerajaan yang saya sebutkan tadi, dia ada limited time kalau fund-fund yang disuntik oleh government. Ya, so saya terangkan yang fund daripada Agrobank, kita ada project financing yang saya akan terangkan lebih lanjut sebentar nanti. Project financing untuk seperti membeli tanah semua tu. Slide. Oh, tak dengar ya tadi ya? Kurang clear? Tak apa, kita mulakan sekali lagi. Okey, saya mulakan dengan Bank Fund. Di sini ada 6 produk yang orang kata apa hot selling dekat Agrobank. Yang selalu pelanggan datang, dia akan bertanyakan apa yang kemahuan dia dan kita allocate setiap produk yang kita ada ni untuk kita bagi. Okey. Yang pertama projek financing, kedua cash line eye. Cash line eye ni lebih kurang macam OD kalau siapa yang familiar dengan OD dekat commercial bank yang lain. Yang ketiga trade financing, yang ini kita main kalau ada produk pelanggan atau syarikat yang ingin membeli bahan mentah di luar negeri, inilah sesuai trade financing produk kita. Kemudian kita ada modal kerja seperti ternakan lembu contohnya, dia nak beli imbak. Dia nak keluar modal sedebuk, lepas tu dia nak bayar balik sekali lamsam kan. So ini adalah modal kerja. Dan microfinancing untuk yang startup company, yang kecil-kecilan, yang baru nak mula. Microfinancing amat sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Dan MEFI. MEFI ni nama lama dia. Sekarang ni telah di rebranding nama dia Industrial Hire Purchase I, which is memang sesuai sangat dengan tema kita pada hari ini, teknologi Felda ni ya.
Alright, so MEFI ni kita panggil IHPI, produk yang terkini. Sesiapa tuan-tuan puan-puan yang depan saya ni yang memerlukan pembiayaan untuk membeli teknologi-teknologi yang di luar sana, yang ada pameran di luar sana, inilah produk yang paling sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita panggil IHPI, Industrial Hire Purchase I, formerly known as MEFI. Ya, senang ya. Nanti datang ke Agrobank, jangan cakap MEFI, cakap saya nak beli traktor. Confirm dia akan terus bincang pasal MEFI I. Okey, seterusnya, tanpa membuang masa lagi. Okey, produk yang pertama tadi, ini terus ke government fund. Okey, government fund ni banyaklah. Yang ini kita panggil Agropreneur Muda, PAM. Siapa yang pernah dengar? Di mana funding dia sudah habis. Okey, so DPUP, Fund for Food, 3F ni, sebab fund-fund daripada kerajaan ni, apa yang specialnya dekat Agrobank ni, dia menawarkan kadar keuntungan yang sangat rendah, 3.75%, bersamaan dengan effective rate 2% saja. So apa-apa sahaja tuan-tuan dan puan-puan, ada projek, ada aktiviti perniagaan yang berasaskan pertanian ataupun produk makanan, Agrobank adalah tempat yang paling sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana dia menawarkan kadar keuntungan yang sangat rendah. Tolong ya, sebab kita dealing dengan pertanian, kita dealing dengan nature, dengan alam, dia punya kata apa hasil, outcome ataupun kita punya hasil tu agak lambat sikit. So kita kena main dengan profit yang sangat rendah untuk kita gain dengan keuntungan yang sangat tinggi. Ya, Agrobank ada di tempatnya. Ya, alright, itu government fund. Seterusnya, kita mulakan dengan bank fund secara cepatnya. Okey, project financing ni, apa yang masuk dengan project financing ni? Project financing ni contoh dia, pelanggan datang ke Agrobank. Okey, saya ada kebun, nak buat cili petigasi, baru nak develop. Saya consider kategori pelanggan ini adalah kategori yang first time ke Agrobank, dia baru nak dapatkan modal untuk membuat pembangunan ke atas tanah yang dia ada. Tak kiralah sewa ataupun dia punya sendiri. Yang ini project fund ni adalah sesuai untuk dia. Ya, di mana project fund ni dia term financing, dia bayaran secara bulanan. Dia nak bangunkan tanah, nak tambak tanah, baru nak tanam benih kelapa sawit. Itu semuanya kita panggil project fund, di mana dia punya bayarannya adalah secara bulanan. Kecuali modal pusingan. Modal pusingan bukan kategori project fund. Okey, sekiranya dia nak membeli tanah pertanian, di sinilah tempatnya, project fund. Membeli tanah pertanian di Agrobank, paling tinggi financing margin dia. Kadar pembiayaan yang sangat tinggi sehingga 90%. I tell you, tak ada bank-bank lain yang boleh menawarkan kadar pembiayaan membeli tanah sehingga 90% ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Commercial bank memang 60-50%. Inilah masanya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan generasi muda untuk mendapatkan aset yang baru, untuk mengembangkan perniagaan you all. Di sinilah orang kata membeli tanah pertanian. Silalah datang ke Agrobank, kita bagi sehingga serendah 4% setahun kadar keuntungan harta dan tempoh dia sehingga 20 tahun. Oh alamak, saya umur dah berlebih ni. Tak apa, umur lebih dah 60 tahun pun layak sebab dia akan combine dengan anaknya untuk melayakkan dia mendapat lebih panjang tempoh pembiayaan. Setakat ni faham ya? Keterangan lanjut sila datang ke kaunter di belakang tu nanti dan saya ada di belakang untuk keterangan lanjut. Secara ringkasnya. Alright, serendah 10,000 sehingga berjuta berapa tuan-tuan nak pun tak kisah. Sila dah datang. Ya? Okey, dan kelayakannya individu, partnership, soprop dan of course sendirian berhad. Ya? Sekarang kalau partnership ataupun soprop, for sure, pastikan ada management account. Nanti kita akan ajar macam mana nak buat management account. Management account tu menunjukkan paras jualan tahunan dia tahun lepas. Ya, sekadar nak bagi bank statement kat kita, kita tak nampak sebenarnya itu menggambarkan jualan dia. Penyata account kita akan ajar macam mana dia nak buatkan ya. Kalau susah macam mana kita akan ajarkan, kita akan allocate kita punya vendor-vendor yang boleh buatkan management untuk petani-petani kita. Okey, seterusnya profit rate dia serendah 2%, maksimum 5.5%. Seterusnya, ni modal kerja. Modal kerja ni dia nak modal pusingan, especially nak buat nak raya haji ni. Okey, semuanya nak buat penambahan stok lembu.
modal pusingan lah dia punya orang kata apa kesesuaian produk kat sini. Modal pusingannya nature dia, dia dalam tempoh 6 bulan selepas raya haji dia kena bayar balik. Ya, dia ada tempoh-tempoh dia. Dia bukan bayar bulan-bulan. Okey, selama 6 bulan tu kadang-kadang dia ada juga kena bayar profit saja, ada yang tak bayar langsung selama 6 bulan. Lepas 6 bulan dia bayar balik sedebuk selepas dapat hasil daripada ternakan tu dan untung dia ambil, yang pokok dia bayar kat kita. Tu nature of business, modal pusingan di Agrobank. Anytime saja boleh dapat. Okey, ikut kelayakan. Minimum juga 10,000 dan juga eligible kepada partnership dan dia punya kadar keuntungan pun sama saja. Okey, dan seterusnya trade finance. Trade finance, Bank Agrobank pun menawarkan facilities trade finance. Trade finance ni macam ni nature dia. Mungkin ada di kalangan depan kita yang salah seorang pengusaha ataupun peniaga yang membeli bahan mentah daripada luar negara. Okey, membeli bahan mentah di luar negara, kemudian kita dahulukan bayar kepada vendor di luar negara dalam tempoh yang pendek, mungkin 30 hari, 90 hari ataupun 120 hari. Selepas tamat tempoh tu dan pelanggan kena bayar balik jumlah tu. Ya, untuk kebanyakannya trade finance untuk keluar negara, untuk pembayaran keluar negara kita panggil import punya aktiviti. Okey, seterusnya itu trade finance dan tanam semula kelapa sawit. Selalunya orang banyak orang kata guna pakai orang kata apa, dia cuba tunjukkan grant. Okey, ini grant saya sebanyak 5 ekar kelapa sawit. Kemudian saya nak pinjam 50,000. Buat apa pak cik? Saya nak tanam semula kelapa sawit. Ingat ya, Agrobank dia ada standard punya pengiraan. Itu pun dapat khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Felda. Di mana 1 hektar saja modal untuk tanam semula kelapa sawit adalah sebanyak 10,000 sahaja. Pakcik terus terang cik, 50,000 tu nak buat apa? 40,000 lagi saya nak buat tambah rumah saya. Saya kata ini dah lari daripada kita punya kata apa tujuan pembiayaan ni cik. Cakap betul-betul ni. Kita boleh tangkap ni cik. Kita boleh tangkap orang yang orang kata apa cuba membuat cerita ni ya. So ini kita punya kita memang ada kata konsep. Kita ada standard pembiayaan. Bukan kita Agrobank buat sendiri. Ini adalah khidmat nasihat daripada tim-tim Felda, tim-tim pertanian semua daripada kepada Agrobank. So hati-hati bila datang ke Agrobank. Cakap terus terang. Okey, so maksimum 10,000 per hektar, 2.73 ekar. Okey, so smallholders, kalau smallholders 100 ekar ke bawah kita kategorikan sebagai smallholders, 100 ekar ke atas itu kita panggil ladang lah. Itu pembiayaan lain Dan profit rate yang ini kalau tanam semula kelapa sawit setelah harvest 3 tahun sekarang ni paling cepat. Baru dia bayar balik ke Agrobank. Selama 3 tahun, dia tak bayar-bayar apa-apa. Dia lepas 3 tahun dapat harvest, baru dia bayar pokok. Yang paling sedihnya dia terlupa. Lepas 3 tahun dah dapat hasil, terlupa nak bayar balik. Okey, sebab kita dah bagi terlampau lama dah kat situ, 3 tahun tak bayar-bayar. Okey, tak apa, kita ingatkan dia. Jangan risau, kita akan ingatkan dia orang. Okey, itu tanam semula kelapa sawit. Ni dia yang ditunggu-tunggu oleh semua pengusaha, orang kata apa, generasi-generasi muda yang sekarang ni membuat pertanian menggunakan teknologi-teknologi yang canggih sekarang ni. Ya, itu kita punya motif program kita pada hari ini, teknologi baru, drone, mesin pemetik cili. Ya, itu mesin pemetik cili. Alright, so itu memang canggih lah semuanya. Semua itu memerlukan modal. Apabila menggunakan teknologi yang canggih, for sure harga dia bukan kecil-kecil anak punya. Ya, semua memerlukan modal yang sangat besar. Ya, di sinilah tempat untuk you all nak mengadu domba lah untuk mendapatkan pembiayaan untuk membeli mesin-mesin ataupun apa-apa saja peralatan-peralatan canggih. Ya, so MEFI atau tadi saya sebut tadi industrial hire purchase. Kita boleh membayari second hand dan juga new punya kata apa mesin. Ya, macam biasa kadar keuntungan lebih kurang 3.5% hingga 5.5%. Biasalah macam nak beli kereta. Kalau beli second hand pun mahal dia punya profit dia. Okey. Kalau beli yang new brand punya mesin 3.3%, tempoh dia 9 tahun sahaja. Tak kisah asalkan mesin. Drone pun kita kira consider sebagai mesin. Okey. 9 tahun untuk mesin baru, 7 tahun untuk second hand punya mesin.
Okay, so inilah masanya sesuai, jumpa di belakang dengan kita. So kalau orang kata apa, terus teranglah saya cakap, untuk membuat pembiayaan machineries ni bukan sekejap-sekejap ya. Sebulan 2 bulan baru dapat bank bayar kepada vendor yang menjual mesin-mesin ni ataupun teknologi-teknologi ataupun traktor-traktor ni. Okay, so setengah pelanggan saya tu saya nak cepat. Saya nak cepat. Okey, di sinilah masanya saya nak wawarkan kepada semua pelanggan saya ataupun semua yang berada di depan saya. Mungkin ini adalah orang kata peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan grab opportunity di mana bank negara telah menyuntik dana yang kata apa sangat sesuai kepada semua pelanggan tanpa menggunakan cagaran. Kita panggil dana keluarga Malaysia. Okey, yang ini dana ni. Okey, saya dah masuk dah bab ni kata apa? Bab bank fund. Okey. Sebelum saya masukkan tadi dana tadi ya, last kali but not least untuk produk bank kita panggil cash line. Cash line ni untuk syarikat-syarikat yang memerlukan OD. Okey, dia nak modal pusingan yang cepat di mana apabila lulus dia pembiayaan cash line I ni, kita masukkan dalam akaun dia dan dia rolling duit tu macam OD macam biasa. Produk kita nama dia Agro Cash Line. Nature business dia sebiji semacam OD. Ya, iaitu kita panggil cash line modal pusingan. Okey, government fund sekali lagi. Kalau saya ceritakan pasal government fund yang produk paling famous dekat Agrobank, especially saya nampaklah orang-orang yang membuat projek-projek pertanian, tanaman, ternakan, automatik datang jumpa saya, tak perlu nak minta rate lah. Puan bagilah rate yang paling rendah, tak perlu. Puan bagilah produk yang ini sekian, tak perlu. Datang jumpa saya, cakap je apa sebenarnya tuan nak. Okey, saya nak orang kata apa, membuat projek pertanian, ternakan semua dengan modal sebanyak 100,000. Kita pihak bank akan automatic allocate kesesuaian produk-produk tuan. Sekiranya pada tuan datang tu rezekinya, dana kerajaan masih ada. Tadi saya sebut tadi kan, dana bank 24 jam 7 hari sentiasa ada. Dana bank kalau dapat suntik je, bank negara bagi je limited time, first come first serve. Sebab kebanyakan yang dana kerajaan ni clean loan ataupun clean financing. Minta maaf kita Islamik ya, terminologi tu kena penting. Clean financing. Selalu orang datang ke Agrobank dia takut. Saya tak ada geran tanah, saya tak ada FD. Saya tak ada cagaran apa-apa pun. Minta maaf. Okey, time ni lah pakcik, masa yang sesuai tuan datang sebab bank negara sentiasa menyuntik modal dekat Agrobank untuk kita. Orang kata apa, memang kita sepahkan kepada semua pelanggan bank kita. Kita bagi semua. Inilah masanya, kita panggil yang terbaru, pernah dengar tak special relief fund yang bank negara umumkan? Itu pun 3 bulan habis 20 juta. Selangor KL saja. Dia berebut-rebut orang datang, clean. Kemudian yang terkini, Keluarga Malaysia punya fund baru launch bulan 2 hari tu. Sekarang bulan 3, dah tinggal tipis saja dia punya dana dia. So, time ni lah datang jumpa kami. Okey, saya nak beli peralatan ni, yang peralatan canggih ni. Saya tak nak guna yang IHP tadi tu, 2 bulan, 3 bulan baru dapat. Okey, so saya nak guna modal yang sekarang ni, Keluarga Malaysia punya fund. Okey, so datang jumpa saya, okey sekarang ni ada. Sekarang saya nampak daripada bank statement, daripada management account, tuan layak sebanyak 100-200 ribu. Guna fund ni, Keluarga Malaysia punya fund. Very simple. 2-3 minggu duit dah keluar, tak payah tunggu sebulan. Time ni lah nak datang ya. Nanti sesiapa yang kebetulannya memerlukan modal aja, kita ada buka booth di belakang. Kami akan bagi details macam mana nak dapatkan fund Keluarga Malaysia yang tinggal sedikit ni. Tapi saya rasa masih lagi, kalau dah habis, saya percaya Bank Negara kalau nampak sambutan yang hangat, saya percaya dia akan pump lagi dana ni. Ya, sekarang lawyer dah tak boleh cari makan dah. Dah tak banyak dah orang pinjam dengan mencagarkan tanah ya. Selalunya lawyer dapat hasil dapat orang kata apa? Makan dengan orang kata kalau ada cagar tanah aja, Agrobank akan bagi kepada lawyer untuk buat dokumentasi. Sekarang ni kita buat, Bank Negara telah permudahkan cara untuk mendapatkan pembiayaan di Agrobank dengan tanpa cagaran langsung. Inilah masanya. Saya rasa sebulan 2 bulan dana ni akan habis. Masanya inilah dia ya. Untuk sebab kita punya teknologi ni bukan kecil-kecil anak, bukannya murah. Sila dah datang ke booth belakang tu untuk kita bagi keterangan lanjut.
Okey, itu ialah dana kerajaan. Yang lain semua saya tak perlu nak sentuh. Yang sentiasa takkan habis adalah Fund for Food ni. Yang ini 24 jam 7 hari. Memang sentiasa dana paling rendah ni 3.75 bersamaan dengan 2% flat rate ya tuan-tuan. Bukannya, jangan cakap mahal ni 3.75. Apa ni kata Agrobank dana banyak suntik daripada bank negara. Tapi kenapa tinggi lagi? 3.75 tu adalah kadar BFR ya. Kalau kita tukar kepada flat rate macam kereta tu, dia lebih kurang 2% sahaja setahun. Commercial bank takkan offer yang sangat rendah macam tu. 2% saja. Tapi yang ini ada dua kategori, ada yang cagaran, ada yang tak ada cagaran. Ya, ada cagaran tak bermaksudnya perlukan masukkan geran tanah semua tu. No. Kalau ada simpanan dengan Agrobank, buatkan FD. FD pun dapat dia punya dividen, pinjaman pun kau dapat rendah kat situ. So balance up kat situ. Besok pinjaman dah habis, pembiayaan dah habis, keluarkan FD, semua pun dapat. Okey, yang ini sentiasa ada available fund. Alright, itu Fund for Food. DPK fund dah habis setakat ni. Alright. Dan juga agropreneur muda, ini pun kerajaan kata dah habis. Untuk usahawan muda berumur 18 hingga 40 tahun. Yang ini ada geran. Ya, usahawan muda, yang ini sekiranya ada suntikan barunya, jangan risau, bank akan wawarkan di Facebook, di semua sokmed ataupun social media, dan just alert saja sekiranya ada usahawan muda ni. Yang ini clean financing, tak perlukan apa-apa cagaran. Sekali lagi, buat masa ni, sesiapa yang tak ada cagaran, sesiapa yang tak ada apa-apa, cuma berbekalkan hanya bank statement dan juga penyata akaun dan juga sales dia tahun lepas, mesti lebih daripada 12 bulan lah kalau boleh ya. Tolong ya, kalau boleh bisnes tu mesti dah, kita boleh timbang rasa sekiranya dia punya perniagaannya berumur 6 bulan. Itu kita boleh. Walaupun bank telah menetapkan 12 bulan ke atas, baru layak untuk membuat pembiayaan di Agrobank. Tetapi kita boleh pertimbangkan sekiranya dia berusia 6 bulan. Ya, kita tengok dulu situasi dia. Ya. So beramai-ramailah datang ke booth di Agrobank untuk saya bagikan keterangan lanjut. Ingat sebut sekarang ni kita masih lagi banyak lagi fund namanya Keluarga Malaysia Fund ataupun KGMMS sekarang ni still available. Zero cagaran, sehingga ke 1 juta tanpa cagaran. Semua orang layak. Just bagi saja penyata akaun dan juga penyata keuangan tahunan tahun lepas. Di situ kita akan kira berapa kelayakan dia. Ya, rebut peluang ni tuan-tuan. Sebab bank negara dah bagi kita kemudahan. Ya, serendah 10,000 sehingga 1 juta Keluarga Malaysia Fund tu, inilah masanya untuk beli drone tu semua. Ya, sebab kita akan keluarkan sedebuk 1 juta kalau layak tu, dan tuan-tuan rollinglah duit tu untuk membeli apa-apa saja kegunaan untuk projek pertanian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu saja yang saya boleh buat perkongsian buat masa ni. Silalah datang ke booth Agrobank di belakang sana. Kami mengalu-alukan kedatangan tuan. Jangan lupa jumpa saya di Agrobank Kajang dan juga Salak Tinggi. Sekaligus dua-dua saya jaga. So, saya mengharapkan tuan-tuan berjumpa balik dengan saya. Alright, sekarang akhir kalam, terima kasih sekali lagi kepada pihak Felda kerana sudi menjemput Agrobank untuk memperkenalkan produk kami kepada mata dunia. Okey, akhir kalam saya sudahi dengan ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nurin. Sekiranya ada soalan, boleh ke bus belakang. Boleh tanya soalan? Boleh pergi ke bus belakang. Ya, senang, simple saja pergi ke booth belakang. Masa dah tak mengizinkannya Tuan Pengerusi Majlis. Okey, terima kasih banyak. Itu saja. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, perbentangan ketiga dengan tajuk Peranan Mekanisasi dalam Peladangan. Majlis dengan ini menjemput Encik Eri Azlan Abdul Ghani dari Felda Plantation Management Sengrat Berhad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berasa Tuan Haji Halim,
Abdul Majid, Ahli Lembaga Pengarah Felda merangkap pengurusi jawatankuasa Kelestarian Felda. Yang berbahagia, Datuk Amiruddin Abdul Sattar, Pengarah Besar Felda. Yang berusaha Encik Muhammad Fazli Hassan, Ahli Lembaga Pengarah Felda merangkap Presiden MPFM. Seterusnya yang berusaha Dr. Astima Abdul Aziz, Pengarah Kejuruteraan dan Pemprosesan MPOB. Yang berusaha Encik Izham Mustafa, Timbalan Pengarah Besar Operasi, Timbalan Pengarah Besar, Encik Saifullah bin Makno, Ketua Pegawai Eksekutif FPM SB, Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif FGV Holding Berhad, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah pagi ini saya diberi peluang untuk membentangkan berkaitan dengan migrasi yang telah kita laksanakan di dalam Felda Plantation Management. Jadi saya mulakan pembentangan saya dengan sedikit video lah, video daripada pihak FPM. Penggunaan teknologi terbaru dalam bidang pertanian adalah satu keperluan pada masa ini. Mekanisasi ladang adalah satu kaedah untuk meningkatkan produktiviti ladang melalui penggunaan sepenuhnya atau sebahagian jentera untuk menggantikan tenaga manusia dan haiwan. Dengan mekanisasi, tenaga manusia masih diperlukan tetapi dalam kuantiti yang lebih kecil, iaitu untuk mengatur pergerakan jentera berkenaan atau memasukkan input untuk meneruskan operasi ladang. Dengan kaedah mekanisasi, produktiviti akan dipertingkatkan dengan keperluan buruh yang minimum. Ini bukan sahaja boleh menambah pendapatan dengan cara, pertama, meningkatkan kadar pengeluaran hasil dengan jumlah buruh yang minimum. Kedua, meningkatkan kecekapan operasi ladang. Ketiga, mengurangkan kos operasi ladang. Keempat, sebagai usaha untuk meningkatkan keperluan buruh mahir untuk sektor peladangan. Pada tahun 2021, penggunaan mekanisasi dalam sektor peladangan di Felda mencapai 1,500 jentera melibatkan kawasan di 10 wilayah. Sasaran pengoperasian jentera dan mesin ditingkatkan menggunakan kaedah nisbah 30-50-20. Sebanyak 30% peningkatan produktiviti hasil, 50% mengurangkan kebergantungan tenaga ladang atau buruh, dan 20% menurunkan kos operasi ladang. Tumpuan pada tahun 2022 adalah dengan menyasar peningkatan pencapaian hasil peneroka ke arah purata 25 tan per hektar dengan kadar perahan minyak 23%. Gerak kerja awal yang dilaksanakan melalui sasaran itu telah menampakkan impak apabila telah ada ladang mencapai hasil lebih 25 tan per hektar. Secara khususnya, jenis-jenis teknologi dalam operasi ladang di seluruh rancangan Felda adalah dalam kategori bahan kimia, mekanisasi, teknologi maklumat serta kawalan musuh dan penyakit. Mekanisasi pula merangkumi penuaian, penjagaan, membaja, MAIC atau kutipan dalam ladang dengan bantuan jentera dan pengangkutan terkilang. Tumpuan utama mekanisasi adalah meningkatkan kecekapan operasi penuaian buah tanah segar kelapa sawit. Melalui mekanisasi, tandan boleh dituai dengan mudah dan lebih cekap. Penggunaan pam kata akan meningkatkan produktiviti tuaian untuk pokok berumur kurang 10 tahun. Mata pemotong pam kata juga boleh disesuaikan dengan usia pokok iaitu menggunakan pahat ataupun sabit. Penggunaan pam kata boleh meningkatkan produktiviti kerja menuai sebanyak 40%. Ini bermakna penggunaan pam kata membolehkan penuai menuai sebanyak 2.10 tan per man day berbanding kaedah manual sebanyak 1.50 tan per man day. Sistem Zuris masih dalam kajian bertujuan untuk meningkatkan produktiviti penuaian di kawasan ladang pokok tinggi. Buah yang dituai mesti dikeluarkan dari ladang secepat mungkin. Sistem kutipan buah yang dibantu secara mekanikal adalah penting. Sebelum ini, sistem ini bergantung sepenuhnya kepada kereta sorong manual atau haiwan seperti kerbau. Sistem MAIC atau kutipan dalam ladang dengan bantuan jentera boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu sistem 3 roda, sistem 4 roda dan jentera bertapak rantai atau crawler. Sistem 3 roda sangat sesuai untuk kawasan rata dan beralun.
Jentera jenis ini boleh meningkatkan produktiviti pemungut buah. Satu unit sistem jentera 3 roda boleh ditempatkan untuk kawasan berkeluasan 120 hektar. Penggunaan three-wheeler sebagai jentera MAIC boleh meningkatkan produktiviti daripada 1.50 ke 2.50 tan per man day. Ini adalah bersamaan dengan peningkatan sebanyak 67% melalui mekanisasi. Sistem 4 roda pula lebih stabil berbanding jentera 3 roda, namun sedikit latihan diperlukan untuk meningkatkan kemahiran operator mesin. Sistem ini boleh digunakan untuk mengawal kawasan seluas 150 ke 250 hektar. Four-wheeler boleh mencapai produktiviti sebanyak 3.0 tan per man day berbanding kaedah manual iaitu 1.50 tan per man day. Ini menyaksikan peningkatan sebanyak 100% produktiviti. Sistem jentera bertapak rantai atau continuous track lebih sesuai untuk kawasan bercerun dan bercereng. Sistem ini paling stabil berbanding jentera beroda dan juga sesuai untuk kawasan tanah gambut yang berselut. Satu jentera dari kategori ini boleh ditugaskan untuk kawasan seluas 100 hektar. Penggunaan jentera crawler akan meningkatkan produktiviti kerja sebanyak 2 tan per man day. Ini adalah jauh lebih baik berbanding kaedah manual iaitu hanya 1.5 tan per man day. Peningkatan sebanyak 33% direkodkan untuk penggunaan crawler sebagai jentera MAIC. Dengan harga pasaran buah tandan serga sawit yang tinggi, adalah penting untuk memastikan penghantaran hasil selamat sampai ke kilang. Untuk itu, sistem GPS tracker adalah kritikal bagi memantau pergerakan lori dan jentera ke kilang. Sistem ini membolehkan pentadbir mengawasi pergerakan jentera ladang. Ia bukan sahaja boleh mengawal keselamatan hasil, malahan meningkatkan kecekapan operasi. Ini adalah kerana pentadbir boleh memantau lokasi sebenar kenderaan pengangkutan. Penggunaan bin sistem terdiri daripada lori dengan peralatan prime mover, bin dan jentera MAIC. Sistem ini membolehkan buah tandan segar dimuatkan ke dalam bin untuk penghantaran ke kilang dengan segera. Sistem ini juga mengurangkan keperluan lori untuk bergerak dalam ladang untuk memungut hasil. Dengan cara ini, pentadbir hanya perlu membaiki jalan utama untuk pergerakan keluar masuk lori ke tempat bin diletakkan. Bagi memastikan operasi kerja ladang berjalan dengan lancar, adalah penting untuk memastikan rumpai diuruskan dengan baik. Ladang yang bersih bukan sahaja merupakan satu penanda aras untuk menandakan ladang itu diurus dengan baik. DS sprayer merupakan satu sistem semburan racun secara mekanikal. Sistem ini bukan sahaja mampu mengurangkan penggunaan buruh, ia juga dapat mengawal kerja merumpai untuk kawasan seluas 500 hektar. PDA atau penyembur titisan berkawal merupakan teknologi penyemburan racun dengan jumlah air yang minimum. Berbeza dengan penggunaan semburan racun konvensional, sistem ini menggunakan air yang sedikit untuk tujuan penyemburan racun. Satu unit CDA boleh ditugaskan untuk kawasan seluas 60 hektar. Penggunaan pam CDA membolehkan seorang pekerja meracun sebanyak 6 hektar per man day. Ini merupakan peningkatan 50% berbanding kaedah manual iaitu hanya 4 hektar per man day. Indaziflam merupakan bahan aktif racun pracambah untuk menghalang benih rumpai di dalam tanah daripada tumbuh. Dengan keadaan cuaca dan disiplin kerja meracun yang baik, pusingan kerja meracun boleh dikurangkan kepada 1 pusingan setahun untuk meracun bulatan. Ini bukan sahaja boleh mengurangkan kos, malahan mengurangkan keperluan buruh untuk kerja merumput. Penggunaan Indaziflam mampu mengurangkan keperluan meracun dari 8 pusingan ke 3 pusingan sahaja untuk tempoh 2 tahun. Ini adalah pengurangan sebanyak 60% dari sebelum ini. Mesin blower bertekanan tinggi boleh digunakan untuk membersihkan bulatan pokok. Sistem ini boleh ditugaskan untuk mengawal kerja merumput kawasan seluas 400 hektar. Grass cutter boleh digunakan untuk memotong rumput. Penggunaan racun rumpai yang minimum ada kesannya ke atas tanaman. Selain daripada itu, sisa dari potongan rumput akan menjadi bahan organik yang membekalkan nutrien kepada tanaman. Satu unit grass cutter boleh ditugaskan untuk kawasan seluas 800 hektar. Teknologi pembajaan menggunakan kaedah mekanisasi tidak kurang pentingnya.
Ini adalah kerana kos pembajaan boleh mencapai 70% daripada kos operasi ladang. Kerja membaja perlu dijalankan dengan cepat kerana hasil kerja membaja bergantung kepada keadaan cuaca. Tanpa buruh yang mencukupi, adalah mustahil kerja membaja dapat diselesaikan tepat pada masanya. Teknologi spreader untuk menabur baja mampu menyelesaikan masalah kerja membaja untuk kawasan rata seluas 800 hektar. Sistem ini bukan sahaja memastikan baja ditabur dengan sekata, malahan mengurangkan keperluan tenaga buruh secara drastik. Penggunaan jentera spreader membolehkan 70 beg baja ditabur bagi setiap main day untuk satu hari, berbanding hanya 20 beg per main day untuk seorang pekerja. Ini boleh meningkatkan produktiviti sebanyak 250% melalui penggunaan jentera spreader. Cabaran dari serangan serangga perosak dan penyakit atau PND merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian. Penggunaan teknologi terkini untuk kerja kawalan perosak dan penyakit adalah sangat penting. Aplikasi racun perosak dari udara sudah lama diperkenalkan. Aplikasi menggunakan drone didapati menggunakan kos yang lebih rendah dengan kawasan kawalan yang lebih terperinci. Penggunaan drone mampu digunakan untuk kawasan seluas 200 hektar sebulan dengan cepat dan cekap. Penggunaan bahan kimia beta-cyphotrin boleh digunakan untuk meracun pilihan di kawasan tanam semula. Bahan ini boleh meningkatkan kawalan ke atas kumbang tanduk selama lebih 21 hari. Ia juga merupakan racun kelas 4 yang kurang risikonya berbanding bahan kimia lain yang terdahulu dari kalangan kelas 2 dan 3. Penggunaan drone membolehkan sebanyak 8 hektar ladang disiapkan untuk kerja kawalan kumbang tanduk. Ini adalah peningkatan sebanyak 400% berbanding kaedah manual yang hanya mencapai 1.5 hektar per main day. Kawalan tikus secara biologi melalui penggunaan sarang burung hantu atau barn owl box adalah sangat efektif. Satu sarang burung hantu boleh ditempatkan untuk kawalan ke atas kawasan seluas 20 hektar. Pemasangan sarang burung hantu juga perlu dilakukan pada bulan Mac dan September kerana pada waktu itu, burung hantu akan mencari pasangan untuk membiak. Felda telah melangkah ke hadapan seiring dengan perubahan masa dalam memodernkan sektor peladangan. Sasaran yang digariskan itu tidak mustahil dicapai hasil daripada permufakatan antara peneroka dan Felda. Muafakat bersama ini akan membawa Felda ke arah kegemilangan, sekaligus menjadi contoh antara agensi terbaik di dunia dan menjadi ikutan negara-negara luar dalam membangunkan pembangunan luar bandar. Okey, tuan-tuan, demikianlah tayangan video daripada pihak PSMB. Jadi itu adalah penggunaan teknologi ataupun mekanisasi yang telah kita laksanakan di dalam FPM. So, saya teruskan pembentangan pada hari ini adalah dari segi perkongsian pengalaman kita yang mana kita telah menggunakan mechanical assist infill collection di kompleks Palong Timur. Jadi untuk okey tuan-tuan. So ini adalah merupakan objektif utama kita dalam penggunaan mekanisasi. Yang pertamanya adalah untuk menangani masalah kekurangan tenaga pekerja. Kemudian kita perlu menarik minat pekerja tempatan yang bekerja di ladang, meningkatkan produktiviti dan juga meningkatkan kualiti penuaian kita. Okey. Okey, seterusnya ini adalah maklumat kawasan yang kita telah menggunakan mic ataupun mechanical assist infill collection ni, yang mana di Palong Timur 2 ni keluasan ladang kita urus adalah sebanyak 1078 hektar dan kawasan ni adalah 95% adalah kawasan rata dan beralun. Jadi kawasan ni adalah kawasan yang bersesuaian untuk kita laksanakan sistem mic ataupun penuaian secara fully mechanized. So untuk Palong Timur 2,
SYP dia ataupun site potential yang kita boleh capai adalah 20 tan per hektar. Okey. So di Palung Timur 2 dengan keluasan 1078 hektar, kita ada menggunakan 3 jenis jentera, iaitu komodo, yang mana kita satu unit komodo ni ratio ni adalah 200 hektar, yang mana kita menggunakan 4 unit komodo. Kemudian kita menggunakan Carabao 350, nisbahnya 1:200 hektar juga, ada 2 unit. Dan selain itu kita ada menggunakan Tiger G1500 dengan keluasan 250 hektar sebanyak 1 unit. Jadi setiap jentera ni dia mempunyai ciri-ciri dia lah. Untuk coverage, untuk kapasiti bagi komodo, kapasiti bucket dia hanya 700 kilo. Untuk Carabao 350 500 kilo, manakala bagi Tiger sebanyak 1 tan lah, 1000 kilo. Jadi untuk produktiviti per day bagi setiap jentera ni, bagi komodo kita boleh mencapai 15 metrik tan sehari. Untuk Carabao sebanyak 17 metrik tan sehari, dan Tiger kita boleh capai 25 metrik tan satu hari. Jadi kalau kita tengok kepada keperluan pekerja, setiap jentera untuk komodo kita memerlukan 6 orang, Carabao 6 orang, dan juga Tiger kita memerlukan 8 orang untuk cover keluasan 200 hektar dan juga 250 hektar. So kalau kita tengok dari segi produktiviti per man day, untuk komodo kita boleh mencapai 2.5 metrik tan per man day, Carabao 2.85 metrik tan per man day, manakala untuk Tiger kita boleh mencapai sehingga 3 metrik tan per man day. Okey, so ini adalah grabber untuk Tiger. So kalau kita buat perbandingan antara penggunaan Tiger dan juga menua secara mekanikal, kita nampak ada peningkatan ratio dia daripada 1:20 jika kita menggunakan manual. Tapi jika kita menggunakan Carabao ataupun Tiger, nisbah ratio pekerja kita 1:30 hektar. Dan untuk penyematan buruh, daripada 13 orang secara manual, kita hanya memerlukan 8 orang untuk menjalankan ataupun kumpulan penuai untuk menggunakan Tiger ni. Jadi kita ada penyematan buruh sebanyak 38% dan peningkatan produktiviti meningkat sehingga 54%, iaitu peningkatan daripada 13 metrik tan kepada 20 metrik tan satu hari. Jadi untuk Carabao ni atau untuk Tiger ni, apa yang kaedah yang kita guna pakai, yang mana 8 orang pekerja ni kita menggunakan 5 cutter dan 2 loose product collector, 1 operator mesin. Jadi untuk Tiger ni, apa yang kita laksanakan di Palung Timur 2 adalah kita combine. Kita gunakan cutter ni di kalangan pekerja asing yang mahir, manakala untuk loose product collector dan juga operator kita menggunakan pekerja tempatan. So nanti saya akan bentangkan dari segi penjimatan kebergantungan kita kepada tenaga kerja asing. Okey. So ini adalah grabber 350, sama juga. Ini menunjukkan peningkatan dari segi penyematan buruh sebanyak 33% dan juga peningkatan produktiviti sebanyak 67% berbandingan manual. Okey, so kaedah tadi, cutter akan potong buah dan susun pelepah, manakala loose fruit collector ni dia akan kumpulkan biji dan juga tandan ni di tepi lorong tuai, dan operator akan collect dengan menggunakan grabber. Okey, so ni adalah komodo. So kalau kita tengok komodo ni peningkatan produktiviti ataupun penyematan buruh sebanyak 33% dan peningkatan produktiviti juga adalah sebanyak 66%. Okey. Okey, kaedah dia untuk komodo ni kita masih menggunakan kaedah manual untuk loading ke dalam kita punya komodo, dan kumpulan pekerja yang kita wujudkan seramai 6 orang, iaitu 4 orang sebagai cutter dan 1 orang loose fruit collector dan 1 sebagai driver operator. Okey, so ini adalah simulasi yang kita buat bila mana kita combinekan pekerja asing dan juga warga tempatan ni, yang mana warga tempatan ni kita fokus kepada untuk sebagai pemandu jentera dan juga sebagai loose fruit collector. Okey, so kalau kita tengok pengurangan kebergantungan tenaga kerja asing boleh mencapai sehingga 17 ke 70% penyematan. Yang mana kalau kita tengok untuk penggunaan grabber, satu grabber kita ada 5 cutter. Jadi kalau kita ada 4 grabber, kita perlukan 20 orang cutter.
dan 3 orang ni adalah loose product collector dan 1 orang operator di kalangan pekerja tempatan. Jadi kita boleh menjimatkan kebergantungan kita kepada tenaga kerja asing sebanyak 37%. Begitu juga dengan komodo. Komodo kita boleh jimatkan dengan menggunakan operator tu sebagai pekerja tempatan, kita boleh menjimatkan 17% tenaga kerja asing dengan kita cover dengan pekerja tempatan yang kita gunakan sebagai pemandu jentera. Okey tuan-tuan, so ini adalah keadaan di Palung Timur 2 yang mana dengan keluasan 1078 hektar ni, kita punya SYP kita boleh capai 20 tan per hektar. So bila pekerja sedia ada kita hanya ada 36 orang. Berbanding dengan keperluan kalau kita gunakan secara manual kita memerlukan 54 orang. Tapi dengan penggunaan mekanisasi kita hanya memerlukan 36 orang dan kita boleh mencapai pusingan tuai kita ke 2.5 ke 3 pusingan. Berbanding jika kita laksanakan secara manual, kita hanya mencapai 1.5 ke 1.8 pusingan sebulan. Jadi ini boleh menyebabkan kita potensi hasil kita tidak dapat dicapai jika kita meneruskan penuaian secara manual, yang mana anggaran pencapaian kita hanya boleh mencapai 16 tan per hektar saja dengan kekuatan pekerja yang sedia ada hanya 36 orang. Jadi dengan penggunaan mekanisasi dengan kekuatan buruh yang sama, kita boleh mencapai 20 tan per hektar dan meningkatkan sebanyak 4 metrik tan per hektar untuk setahun dan peningkatan sebanyak 20%. Okey, ini adalah kebaikan dan juga pulangan kepada peneroka yang mana jika penuaian dijalankan secara manual, pencapaian hasil hanya mencapai 16 metrik tan per hektar, berbanding dengan penggunaan mekanisasi boleh mencapai potensi hasil sebenar iaitu 20 metrik tan per hektar. Pertambahan kos operasi yang kita perlu tambah untuk kerja tuai dan angkut menggunakan grabber ni adalah sebanyak RM8 ke RM10 per metrik tan. So, kalau kita dapat tambah keseluruhan untuk setahun tu sebanyak 4 metrik tan sehektar, pendapatan peneroka meningkat sebanyak 16 metrik tan sepeneroka untuk setahun. Jadi jika kita kalikan dengan harga sekarang RM1,200, peneroka akan memperolehi pendapatan sebanyak RM19,000 berbanding dengan kos tambahan yang kita perlu keluarkan hanya sebanyak RM161 iaitu RM10 per metrik tan. Jadi kita ada lebihan pendapatan sebanyak RM19,068 untuk sepeneroka untuk setahun dengan kita melaksanakan mekanisasi. Okey, so secara keseluruhannya, simpulannya penggunaan mekanisasi dapat meningkatkan produktiviti pekerja dari 1 metrik tan per man day secara manual kepada 2 metrik tan per man day. Seterusnya kita mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dengan kita mensasarkan kita punya driver operator ataupun operator jentera kita ni di kalangan pekerja tempatan, menggalakkan pekerja tempatan untuk bekerja di sektor peladangan, memberi peluang pekerjaan kepada generasi kedua dan ketiga peneroka Felda, seterusnya menambah pendapatan isi rumah generasi peneroka dan menggalakkan generasi kedua dan ketiga bekerja di ladang sendiri. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.